Hai, saya daripada kumpulan 1, Nur Ernani binti Sikara dan Mas Nurina Masri. Kami akan membentangkan perjuangan rentap. Sebelum itu, saya akan memberikan kupasan lanjut mengenai rentap. Rentap lahir sebagai Libau Anak Miangka, juga dikenali sebagai Libau Rentap. Beliau meninggal pada 1870. Beliau juga merupakan seorang pahlawan Iban Dayak, salah satu hero yang terkenal di Sarawak semasa pemerintahan pertama Raja Putih, James Brooke. Nama pujiannya iaitu Rentap Tanah Runtuh Menua, yang bermaksud bumi gegar penggoncang dunia. Slogan beliau pula ialah Agi Hidup, Agi Ngelaban, yang bermaksud masih hidup, masih melawan. Pada tahun 1853, Rentap telah mengetuai pasukan orang Iban yang menyerang pasukan Brooke di kubu Nangaskrang yang diketuai oleh William Brereton. Berlaku pertempuran yang sangat sengit antara kedua-dua pihak di Lintang Batang. Semasa pertempuran itu, seorang menantu Rentap bernama Layang telah membunuh Alan Lee dengan lembingnya. Dan William Brereton telah tercedera, tetapi masih dapat melarikan diri. Rentap dengan segera membawa pasukannya pulang ke hulu Sungai Skrang. Walau bagaimanapun, pengikut Brooke kemudiannya telah membinasakan dan membakar 20 buah rumah panjang tempat kediaman para pengikut Rentap. Dengan itu, Rentap terpaksa berundur dan membina tempat kediaman di Sungai Skrang. Semasa mempertahankan kubu ini, pasukan Rentap telah melaung-laungkan semangat perjuangan mereka yang kental, iaitu Agi Berdarah, Agi Ngelaban, yang bermaksud selagi masih berdarah, selagi itulah melawan. Beralih pula pada tahun 1854, beberapa orang daripada pasukan Brooke yang marah menghampiri kubu Rentap telah ditembak dan terkorban. Namun, Angkatan Brooke berjaya menyerang rumah panjang Rentap pada Ogos 1854. Kerana tembakan meriam yang merobohkan pagar kayu di sekeliling rumah mereka, dan pasukan Rentap hanya ada bedil kecil sahaja untuk membalas tembakan meriam. Rentap sendiri telah tercedera semasa pertempuran ini. Oleh itu, Rentap dengan sebilangan pengikut beliau berundur dan membina kubu di sebuah bukit yang bernama Bukit Sadok. Kubu Bukit Sadok ini sukar untuk ditakluki kerana kedudukannya di atas puncak bukit yang tinggi dan dikelilingi oleh tebing-tebing curam yang sukar untuk didaki. Juga hanya ada satu jalan sempit di atas gaung yang begitu dalam untuk sampai ke kubu Rentap ini. Sekeliling kubu ini diperkuat oleh pagar kayu tebelian yang keras dan setebal 2 kaki. Rentap juga ada sebatang meriam yang besar untuk mempertahankan kotanya yang dikenali sebagai Bujang Timpang Berang. Meriam ini telah dibawa oleh rakan seperjuangannya iaitu Aji Apai Limba yang merupakan anak kepada orang kaya pemecah dana bayang. Aji telah terkorban ditembak oleh pasukan Brooke di Sungai Langit sebelum menyerang Rentap di kubunya, Bukit Sadok. Penentangan Rentap ialah kerana James Brooke telah menghapuskan orang Iban di Sungai Skrang yang dianggap sebagai lanut. Pada tahun 1857, Charles Brooke telah mengetuai 3,000 orang Iban dan 500 orang Melayu menyerang kubu Rentap di Bukit Sadok. Charles Brooke telah tewas kerana pertahanan Rentap kukuh. Pada tahun 1858, Charles Brooke telah menyerang Bukit Sadok buat kali kedua, tetapi tetap gagal. Tempuran pada tahun 1863, James Brooke telah menggunakan meriam tembaga yang bernama Bujang Sadok untuk menyerang kubu Rentap di Bukit Sadok, manakala Rentap telah mempertahankan Bukit Sadok dengan menggunakan meriam besi yang bernama Bujang Timbang. Iktibar daripada perjuangan ini, tanpa ilmu pengetahuan, kita akan mudah dipermainkan oleh pihak yang lebih maju yang cuba mengambil kesempatan. Perpecahan dalam kalangan masyarakat akan memudahkan musuh-musuh luar menguasai kita. Kita perlu menghadapi musuh dengan menggunakan kekuatan akal fikiran iaitu ilmu dan bukannya kekuatan tenaga. Perebutan kuasa akan menjadikan kita sentiasa berpecah belah. Kita hanya akan menjadi bangsa yang bermaruah jika kita bersatu padu dan mempunyai kekuatan ekonomi. Tanpa kekuatan ekonomi, kita akan mudah terpedaya dengan bantuan dan tawaran yang diberikan pihak musuh.
Selain itu, kita juga patut mencontohi sifat pemimpin masa lampau yang mempunyai semangat setia negara yang tinggi, menyebabkan mereka sanggup berkorban untuk bangsa dan tanah air. Mereka sedia mempertahankan kedaulatan tanah air walaupun menghadapi pelbagai halangan daripada British. Kita juga patut mencontohi sifat pemimpin tempatan yang mempunyai disiplin yang tinggi, menyebabkan mereka dapat mewujudkan kerjasama antara pemimpin dengan pengikutnya. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.